Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh basyiran wa naziran baina yaday sa'ah wa addal amanah wa ballagha risalah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih. Allahumma salli ala habibina wa syafi'ina wa qudwatina wa maulana Muhammad ar-rahmatil muhdah wa ni'matil musdah wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumil la raiba fi amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma ij'alna alladhina yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsanah. Allahumma ya 'alim 'allimna al-Qur'an. Allahumma ya 'alim 'allimna at-ta'wil. Allahumma ya 'alim 'allimna al-bayan. Allahumma amin, Allahumma amin, Allahumma amin. Yang saya muliakan lagi saya hormati kekanda Tuan Pengerusi Majlis, yang berbahagia Tuan Pengerusi Surau Al-Muhtadin, ahli ashabul fadilah Tuan Imam, ahli jawatan kuasa surau, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ni kita akan cuba melihat satu tajuk yang telah disepakati dan telah diberikan mandat dia kepada saya mengenai cepatnya masa yang berlalu. Bila kita sebut tentang masa, tuan-tuan, maka kita akan teringat kepada satu surah yang telah diletakkan di dalam 114 surah dalam Al-Quranul Karim, iaitulah surah yang ketiga daripada 114 yang mempunyai 3 ayat. Dan surah tu saya rasa semua orang pakat hafal. Dia disebut sebagai surah Al-Asr. Surah Al-Asr. Dalam Al-Quran, Al-Asri bermaksud, kalau bahasa kita masa. Allah Ta'ala menggunakan kaedah ataupun makna kepada masa ni banyak. Ada 4 kalimah yang telah digunakan oleh Allah Ta'ala sebagai masa. Tetapi dalam surah Al-Asr, apa makna masa kepada Al-Asr ini? Adalah masa ataupun waktu yang dimulakan daripada kehidupan kita sampailah kematian kita. Itu makna dia Al-Asr. Dalam perkataan yang lain, Allah Ta'ala menggunakan kalimah masa juga kepada Ad-Dahri. Kita pernah baca dalam suratul Insan ataupun disebut sebagai surah Ad-Dahri. Ad-Dahri itu makna dia masa juga. Kan Allah Ta'ala sebut dalam suratul Insan tu mengenai masa Ad-Dahri itu, yang makna Ad-Dahri ini adalah masa Allah Ta'ala menjadikan kehidupan di dunia ini sampailah hancur. Itu maksud dia masa juga. Kalau tadi Al-Asri adalah masa kita, kita sama-sama kita diberanakkan oleh mak kita, itulah bermulanya Al-Asr, iaitulah masa kita sampailah kita habis nyawa kita. Itu masa. Maknanya kalau kita kata masa kita ataupun lebih sinonim dengan perkataan umur, masa tu umur kita. Daripada satu hari sampailah umur 70 tahun ke, sampailah umur 80 tahun ke, itu disebut sebagai Al-Asr. Yang kedua, masa dunia ini dijadikan oleh Allah Ta'ala. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab ila akhir ayat. Allah Ta'ala yang menjadikan dunia, menjadikan bumi, menjadikan langit. Itu bermaksud Ad-Dahri. Itu juga perkataan yang diletakkan dalam Al-Quranul Karim. Yang ketiga, masa juga
disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ajal. Ajal juga disebut masa. Kan kita selalu duduk guna perkataan kita, dah sampai ajal dia. Kan guna macam tu. Makna dia dah sampai masa dia. Ajal ini diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada perkara-perkara yang akan berlaku ketika mana saat kehancuran. Kita meninggal. Walikulli ummatin ajal. Kan Tuhan kata macam tu. Dan setiap di kalangan umat itu ada masa dia. Masa apa? Masa mati. Kita tengok contoh dia macam handphone ni. Handphone ni juga ada ajal dia. Bila ajal dia, kalau dia jatuh-jatuh, pecah, tak boleh guna. Sudah sampai ajal handphone ni. Itu maksud dia macam tu. Jadi Tuhan juga menggunakan perkataan ajal itu bermaksud masa. Yang keempat, dalam Al-Quranul Karim juga digunakan juga perkataan al-waqt. Kita guna perkataan waktu. Waktu mana ni? Waktu mana ni? Waktu itu Quran meletakkan waktu adalah satu tempoh yang tertentu sahaja. Kalau orang tanya kita, nak pergi mana sekali? Sekali aku nak pergi ke surah Al-Muhtadin. Waktu bila? Waktu maghrib. Maknanya kita akan mai waktu maghrib, kita akan balik selepas daripada waktu Aisyah. Yang tu maksud dia waktu. Orang takkan tanya masa mana. Kalau tanya masa mana tu tak apa nak kenal. Sebab apa? Sebab masa tu dia tidak terikat. Kan? Al-Asri tu tak terikat. Kalau kita kata aku nak mai Al-Asri masa lepas maghrib, maknanya kita akan duduk di surah Muhtadin tu sampai kita mati. Itu maksud dia. Tapi kalau al-waktu, dia ada masa dia. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quranul Karim juga, inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Dia di jam, selalunya dia pakai letak jam ada tu kan. Dia letak inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya semayang itu telah difardukan ke atas orang-orang mukmin dalam keadaan waktu-waktunya sahaja. Apa maknanya tuan-tuan sekalian? Subuh dia bermula bila? Ketika mana terbitnya fajar, maka subuh. Bila subuh, habis itu waktu bila? Ketika mana terbitnya matahari. Itulah maksudnya waktu. Sebab tu bahasa Arab dia takkan guna al-asr subhi dah. Dia akan guna al-waqtu subhi, waktu subuh. Pasal masa dia tu dia agak mengkaitkan, ataupun masa dia tu dia ada tempoh yang tertentu. Begitu juga dengan waktu zuhur, bila habisnya waktu zuhur, ketika mana masuknya asar. Habis waktu asar bila? Ketika mana terbenamnya matahari. Habis waktu maghrib bila? Ketika mana kita nampak cahaya merah yang ada di langit. Ada sudah masuk waktu Aisyah. Habis waktu Aisyah tu bila? Ada ulama kata di pertengahan malam. Ada ulama kata ketika mana terbukanya ataupun terbitnya fajar kadhib ataupun fajar sadiq. Selesai. Jadi dalam Al-Quran kita akan berjumpa dengan 4 perkataan ini yang menyatakan masa. Tetapi istimewanya suratil Asr, masa kehidupan kita itu, Allah Ta'ala sebut, malah Allah Ta'ala juga bersumpah menggunakan masa. Wal asri, tuan-tuan duduk mengapai? Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Yang tu rajin kita duduk baca, tapi tak rajin orang yang mengambil manfaat daripada bacaan kita tu. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan kalimah al-asr? Kerana kalau tuan-tuan melihat kenapa Allah Ta'ala bersumpah menggunakan kalimah masa ni, waktu hidup kita ni, pasal apa? Kerana kerugian yang paling besar itu adalah ketika mana kita terlepas waktu sesuatu itu. Kalau kita rugi daripada segi duit, contoh dia, hari ni kita hilang duit, kita berasa rugi sangat. Besok mungkin duit tu boleh dapat balik dengan kita bekerja. Tapi kalau tuan-tuan rugi dengan masa, besok boleh dapat tak balik masa tu? Hari ni kita duduk dengan keluarga, masa bahagia dengan keluarga. Tiba-tiba keluarga kita meninggal petang tadi. Besok kita boleh dapat tak balik waktu kebahagiaan itu yang kita dapat pada hari ini? Kita dulu budak-budak, tuan-tuan dulu semua budak-budak di hadapan saya, termasuk dengan saya lah. Main je zaman budak-budak ni. Macam-macam, tak fikir keluarga, tak fikir nak cari nafkah, tak fikir nak main semayang, tak fikir apa. Seronok saja tuan-tuan sekalian. Bila kita dah sampai tua, kita duk teringat,
Kalau budak-budak lah gitu seronok lah dulu ni. Adakah zaman tu boleh berulang balik? Tak boleh. Sebab tu Quran menekankan di sini hikmah kenapa Allah Ta'ala menggunakan wawul qasam ataupun waw sumpah kepada masa itu, kerana manusia yang paling rugi sekali adalah ketika mana satu benda itu sudah berlalu daripada diri dia dan perkara itu tidak boleh diulang-ulang lagi. Itulah masa yang paling-paling rugi. Sebab tu Allah Ta'ala sebut kalimah wawul qasam atau bersumpah dengan masa. Okey, clear dekat lah tuan. Tak apa nak angguk ni penin ke apa kah? Tak pun nak habis awal. Tuan-tuan, tadi pengurusi habaq, saya pernah main ke sini. Tuan-tuan tahu saya main bila? 29 hari bulan 1 2015. Jatuh pada hari Khamis malam Jumaat. Malam tu saya ceramah bab apa? Tobat lahum tak ingat. 5 tahun baik kan? Bukan 5 hari. Saya menceritakan tentang 7 golongan yang berada di naungan Allah Subhanahu Wa Taala ketika mana di padang mahsyar. Ingat tak ingat? Lagu angguk macam ingat kan? Angguk bila saya main dulu lain ni. Waktu tu meja pun bukan meja ni. Sebab tu saya main tengok betul ke masjid ni surau ni. Baik, itu sekalian. Saja nak maklum kat tuan-tuan ya. Sebab pertepatan dengan 29 hari bulan tu sama dengan hari ni kan. Pandai dia buat pilih masa. Baik, tuan-tuan sekalian. Dalam Al-Quran juga, dalam surah Al-Asr, mari kita semak elok-elok. Kalau tuan-tuan ada Quran pun lagi cantik kan. Hak ada handphone tu buka. Hak mana surah Al-Quran, apa nama surah Al-Asr. Duk buka atas ayat Quran, keluar WhatsApp pula je lah tu. Main WhatsApp lah. Kan nampak lah kau pegang handphone, kau dengar keluar buat apa tu amampoi kan. Orang pertama cakap buat apa tu jam kan. Tak buat apa pun dia pun balas, tak pun keluar mic askum ke apa ke. Baik, kita tengok Bismillahirrahmanirrahim dalam surah Al-Asr. Sebelum kita akan masuk ke materi yang kedua ataupun perbincangan yang kedua, apakah persediaan untuk kita menghadapi masa-masa yang tegang. Apa masa yang tegang ni? Maknanya ketika mana sakaratul maut juga disebut sebagai masa ajal untuk kita. Saya akan cerita sikit apa persediaan yang perlu kita buat berdasarkan kepada pandangan satu orang ulama yang bernama Syekh Zainuddin Abdul Karim. Dia buat dalam kitab dia ada 8 persediaan untuk kita nak buat nanti insya-Allah. Insya-Allah lah lagi ujung-ujung kita akan cerita sikit. Baik, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita mai cuba tengok pasal apa Allah Ta'ala sebut. Kadang-kadang kita baca, tuan-tuan pun faham, wal asri, demi masa, innal insana lafi khusr kan. Ada orang baca innal insana lafi husr, ada juga. Ada orang baca innal insana lafi khus pun ada juga. Ra dia tak bunyi, maknanya tak sampai matlamat dia. Wal asr, demi masa, innal insana lafi khusr, sesungguhnya insan ataupun manusia itu lafi khusr, dia sedang berada dalam kerugian. Illalladzi, istisna, illalladzina amanu, melainkan orang-orang yang beriman, wa amilus salihat, dan orang yang melakukan amal saleh, wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr, dan orang-orang yang berpesan, saling berpesan-pesan dengan kebenaran dan saling berpesan-pesan dengan kesabaran. Yang tu saja yang kita tahu, tuan-tuan sekalian. Betul tak betul? Apakah hikmah ataupun apakah syarah, apakah huraian daripada cerita ni, daripada surah ni? Saya petik dalam tafsir wal bayan mufradatil Quran, Dr. Muhammad Hasan Al-Hamsi dalam Quran ni. Dia kata yang pertama al-asr, masa. Allah Ta'ala bersumpah dengan masa untuk mengingatkan kita supaya masa itu adalah benda yang amat-amat penting dalam kehidupan kita. Tuan-tuan tanya masa ni lebih banyak daripada tuan-tuan tanya benda-benda dunia hak lain. Betul tak betul? Lah bukan berapa? Betul tak betul? Kan? Tuan-tuan tengok masa tu lebih banyak daripada tuan-tuan tengok benda dunia hak lain. Sekejap lagi kalau saya lajak pergi pukul 8.30, tuan-tuan tengok apa? Tengok jam kita pula, tengok jam kawan. Betul ke kau ustaz duk lajak apa ni? Tidur. Mangkit tidur. Okey berapa? Banyak benda tu kita duk tanya. Maknanya masa tu dia tak jauh dengan kita. Cuma kita tak ambil istifadah dan juga faedah daripada masa tu.
Allah Ta'ala sebut ni tentang surah Al-Asr adalah surah yang berada, riayah yang berada di kelilingin kita manusia ni. Sebab tu Tuhan menggunakan kalimah wawul qasam, demi tu maksud dia bersumpah menggunakan masa. Walaupun Allah Ta'ala tidak terikat dengan masa, tetapi kita manusia yang terikat dengan masa. Dan Tuhan kata wal asri, demi masa, innal insana lafi khusr. Kita ambil makna dia, sesungguhnya manusia itu berada dalam keadaan kerugian. Insan, apa makna insan tuan-tuan sekalian? Insan ni dia bukan bersifat mutlak, tetapi dia muqayyad. Muqayyad ni apa? Dia dikhususkan kepada dua golongan insan. Yang pertama baligh, yang kedua berakal. Boleh faham tuan sekalian? Okey, tinggi sangat ke apa kah? Tak kot noh. Tuan-tuan ni semua ni profesor, doktor semua duduk depan saya ni. Itu maksud insan. Sesungguhnya manusia yang rugi itu siapa? Dua golongan. Yang telah sampai baligh, yang boleh beramal, yang ada taklif disebut sebagai mukallaf, dan yang kedua mempunyai akal. Kalau budak-budak dia tak rugi. Kalau orang gila dia tak rugi. Kalau orang yang dah nyanyuk, dah tua, yang tak tahu, dia tak rugi. Tuan-tuan sekalian, orang yang sedang tidur dia tak rugi. Orang yang sedang pingsan dia tak rugi. Ayat ni dituju khas kepada insan adalah orang-orang yang mempunyai akal dan juga telah sampai umur dia, iaitulah disebut sebagai mukallaf ataupun taklif bebanan ibadat kepada dia. Lafi khusr. Lafi ni maknanya di dalam. Di dalam apa? Al-khusr. Khusrin ni maknanya kerugian. Apa Syekh Hasan Al-Hamsi dia kata? Dia kata lafi khusrin maknanya khusrani wa nuqsani wa halakati. Dia kata iaitulah kerugian yang cukup banyak, yang kedua kekurangan yang cukup banyak, yang ketiga kecelakaan yang cukup banyak. Itu maksud dia. Apa makna dia yang kata maksud dia ni? Manusia kalau Tuhan bagi akal, dia tak guna akal dia akan rugi. Manusia Tuhan bagi sampai umur dia untuk beribadat, tapi dia tak guna umur dia untuk beribadat, dia akan rugi. Rugi tu bukan rugi sikit-sikit, tetapi perkataan khusrin, rin tang tu, hak tu apa baris apa tuan-tuan? Kalau siapa pernah ngaji tajwid, tanwin lil jami', itu dalam bahasa tafsir. Tanwin lil jami' ni makna dia rugi keseluruhan, dia rugi. Tetapi kepada siapa yang tidak rugi, iaitulah kepada illal ladzina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ada 6 perkara kalau dia buat, dia tidak akan termasuk dalam golongan khusrin, golongan yang rugi ini. Ada 6 perkara tuan-tuan sekalian. Allah Ta'ala sebut selepas daripada tu. Mai kita tengok adakah orang dalam surah Muhtadin pada malam ni termasuk dalam golongan khusrin ke ataupun dalam golongan yang tidak khusrin, dalam golongan yang rugi ataupun tidak rugi. Tuhan kata illal ladzina amanu. Yang pertama, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu, kalau dia beriman kepada Allah, maknanya dia tidak akan rugi. Tetapi 5 benda lagi kalau dia tak buat, dia akan rugi. Kalau dia hanya beriman kepada Allah tetapi amal soleh dia tak buat, berpesan-pesan kebenaran dia tak buat, berpesan-pesan dengan kesabaran dia tak buat, dia akan menjadi manusia yang rugi. Kita ni tak boleh kata kita untung lagi ni. Kata alhamdulillah Ustaz, saya ni dah untung lah. Pasal apa? Boleh duk main ke masjid, apa semua duk semayang, bagus lah Ustaz. Tak lagi. Adakah kita masuk dalam golongan ni? Boleh tuan-tuan? Illal ladzina amanu. Baik, iman, kita ambil iman. Seperti mana yang telah dihuraikan oleh Imam Hasanul Basri dalam tasawuf dia menyatakan iman ini, kita nak tengok kita iman ataupun tidak, ada 2 sifat orang-orang yang beriman. Yang pertama al-khauf, yang kedua ar-raja, iaitulah perasaan takut dan kagum kepada Allah, yang kedua perasaan harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kita kata kita orang yang beriman, adakah ada 2 perasaan ini pada kita? Yang pertama rasa takut. Takut tak takut ketika mana kita tertinggal sembahyang? Takut tak takut bila kita buat salah? Takut tak takut bila kita buat dosa? Takut tak takut tuan-tuan sekalian?
Sebab Nabi kata, innal mu'mina yara dhunubahu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, dia melihat dosa yang dia buat itu seperti mana satu gunung yang akan terhempak di atas kepala dia. Kalau tuan-tuan tengok ni surau kita ni, nampak macam orang kata apa, rusuk dia ni serupa dengan nak jatuh. Agak-agak tuan-tuan nak duduk bawah dia ataupun tak? Tara rusuk tak jatuh, tak main surau. Tidak betul nampak dah nak jatuh ni, takkan gagah nak pergi duduk. Itulah perumpamaan orang-orang yang beriman. Yara dhunubahu, ketika mana dia melihat dosa-dosa yang dia buat, seolah-olah macam bukit akan jatuh atas kepala dia. Wa innal fajira, dan adapun orang-orang yang fajir, bukan orang-orang yang beriman. Dia Islam, tetapi Islam hanya pada nama saja. Dia Islam, tetapi amalan Islam tidak ada. Dia Islam, iman tidak meresap dalam diri dia sebagai seorang yang mukmin. Wa innal fajira, adapun orang-orang yang fajir, yara zunubahu kadzubabin, dia melihat dosa yang dia buat itu seperti mana zubab, iaitulah lalat yang duk terbang fi anfih, dia hinggap di hidung dia, lepas tu wahakadha, dia ribah macam tu aja. Pasal nak tahu sekalian, ada tak tuan-tuan ketika mana lalat hinggap di hidung, tuan-tuan ribah, lepas tu pergi ambil sanitizer tuang di muka? Ada? Tak ada. Pasal apa? Pasal kita Allah, lalat dia pun. Sedangkan lalat tupi merata teruk lah tuan sekalian. Itulah gambaran orang-orang yang buat dosa. Allah tak ada apa, dosa biasa ya, biar api. Itu orang-orang yang beriman dan juga orang fajir. Jadi dalam soal ni, bila Allah Subhanahu wa taala sebut illal ladzina amanu, orang-orang yang khauf, orang-orang yang mengharapkan dan kagum kepada Allah dan juga harap kepada Allah, dia kena ada dua sifat ni. Kita takut-takut kita nak main semayang. Kita ambil contoh nak main semayang yang terdekat kepada tuan-tuan. Tuan-tuan main masuk semayang maghrib tadi, satu perasaan kita takut kepada Allah. Takut apa tuan-tuan? Aku semayang ni, aku takut-takut Tuhan tak terima semayang aku. Nampak tak? Harap apa tuan-tuan? Allah, aku haraplah Tuhan terima semayang aku. Itu orang yang beriman kepada Allah. Boleh faham tak sekalian? Ni masuk-masuk, ikutlah, aku dah duduk depan, nak keluar orang bayar lah. Kan silap pula duduk depan ni, contoh-contoh lagu tu lah kan. Kalau ada perasaan macam tu, maknanya kita kena cek baliklah, muhasabah kan, hasibu qabla an tuhasabu, muhasabah lah balik iman kita ni macam mana. Satu, ada tak ada sifat tu dalam diri kita tuan-tuan? Nak buat salah, nak mengumpat orang, contoh dia, aku takutlah nak mengumpat lagi, Tuhan dia tarik engkau bercakap tak boleh. Aku harap-haraplah Allah Ta'ala pelihara mulut aku daripada mengumpat. Contoh. Boleh faham tak sekalian? Cerita dia macam tu. Okey? 2-3 kali duk sebut cerita dia macam tu. Yang seterusnya, illal ladzina amanu. Okey, baik. Selepas daripada tu, wawul wiqayah. Allah Ta'ala menggunakan waw di situ adalah waw sambungan kepada iman tadi ni. Daripada iman itulah yang telah menerbitkan kesinambungan untuk kita nak buat amalan-amalan yang dikatakan amal saleh. Wa amilus salihat, amal yang saleh. Tuan-tuan semayang pasal apa? Saya semayang Ustaz, saya tua lah, tak tahu nak buat apa. Main surau pasal apa? Yalah Ustaz, duduk di rumah kerja, duduk kena hingat dengan bini, sakit telinga, apa nak hancur gendang telinga, main bila surau. Main mengaji pasal apa? Ustaz, kena mengaji Ustaz. Kata ni bulan 1 ada kenuri, kalau kita tak main mengaji, saya kira tak pergi rumah saya. Tuan nampak? Maknanya kita main ni pasal apa? Pancaran iman itulah yang menyebabkan kita datang. Yang menyebabkan kita nak buat amal saleh. Pasal apa hang buat amal saleh? Pasal apa hang semayang? Pasal aku takut kepada Allah dan aku harapkan Allah Ta'ala masukkan aku ke dalam syurga. Aku takut masuk api neraka Allah dan aku mengharapkan Allah Ta'ala menghalang aku daripada termasuk dalam api neraka. Itu perasaan tu yang menyebabkan kita buat amal-amal yang saleh. Tapi kalau kita buat amal soleh dalam keadaan iman itu tidak ada, tuan-tuan sekalian, maka dia tidak termasuk dalam golongan yang beruntung, qad aflahal mu'minun, tetapi dia termasuk dalam golongan yang rugi kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dia beriman kerana dia buat amal soleh dalam keadaan tidak beriman kepada Allah. Sebab tu bila orang yang ada iman kepada Allah dia nak buat amal soleh, ada satu lagi jambatan untuk dia nak buat amal soleh, iaitulah ilmu. Tuan-tuan sekalian, ilmu di situ. Selepas illal ladzina amanu wa amilus salihat, wow juga di situ adalah untuk apa tuan-tuan sekalian? Maknanya i'lam ataupun iqra,
yang kita duk baca selalu tu. I'lam, iqra, pilah cari ilmu, pilah baca ilmu, baru kita boleh buat amal yang saleh dalam keadaan iman di dada dan kita yakin apa yang kita buat dengan amal saleh yang kita buat ni. Tapi kalau kita iman tak ada, kita buat amal saleh dalam keadaan ilmu pun tak ada, Nabi SAW sebut kat kita, man ya'mal, siapa yang buat satu amalan, laisa fi amrina fahuwa raddun, kalaulah amalan itu tidak diajarkan oleh kami, maknanya dia buat satu amalan tetapi dia tak ada ilmu, maka amalan itu akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara tak langsung kita ambil satu, tuan-tuan sekalian, apakah persediaan kita nak mati? Iaitulah cari ilmu. Cari ilmu untuk amalan-amalan soleh kita. Tuan-tuan semayang, pasal apa kena semayang? Dalam semayang kita baca apa? Apakah makna kepada semayang? Apakah falsafah kepada semayang? Apakah hikmah kepada semayang? Yang tu yang kita nak kena cari. Walaupun semayang tiap hari tungin terbalik, kita baca apa nak semayang, kita faham ataupun tidak, itu cerita dia. 2 kali dia sebut itu cerita dia ni. Sepak tau. Boleh tak? Saya nak bagi tuan-tuan faham juga macam mana pun malam ni. Kita semayang Allahu Akbar. Ketika mana tuan-tuan angkat takbir, apa yang tuan-tuan tergambar dalam pemikiran tuan-tuan? Kata Syekh Abdul Samad Al-Falimbani dalam kitab Siyarus Salikin, antara cara untuk mendatangkan khusyuk adalah kita ni tak kita kena ada sifat tadarru'. Apa makna tadarru'? Iaitulah kita membesarkan Allah Subhanahu wa taala, baru dia main sifat khusyuk dalam diri kita. Kan kita baca doa iftitah, Allahu akbaru kabira, betul tak? Maknanya Allah lah yang maha besar kabira, dan Tuhan lah maha besar, tak ada yang besar daripada Tuhan. Makna ketika mana kita angkat takbir, hanya Allah yang paling besar dalam diri kita dan dalam dunia kita dan dalam kehidupan kita. Bos kita ke paling besar ke siapa pun paling besar, semua tak memberikan apa-apa manfaat dan mudarat melainkan Allah Subhanahu wa taala. Itulah kehidupan yang hakiki, barulah manusia tu dapat menjadi manusia yang tenang dan dia tidak akan stres dan tidak akan serabut. Betul? Bila kita rasa macam tu, kan, ada orang besar main ni, Allah, dia pun manusia serupa aku juga, dia pun semayang Allahu akbaru kabira macam aku juga, aku nak takut apa? Tuan-tuan, kalau ada perasaan tu, manusia tidak akan stres dan tidak akan ramai yang akan menjadi gila. Tak ada. Pasal dia meletakkan Allah Ta'ala lebih aula laka fa'aula, Tuhan yang lebih aula, lebih prioriti, lebih utama daripada yang utama. Tu cerita dia. Cerita dia lagi. Boleh? Saya rasa tuan-tuan nampak macam risau macam mana. Dia tahu ustaz kata 3 ayat malam ni, ni baru 1 ayat. Dah ukur apa dah. Baik, perkataan wa'amilus salihat, Tuhan menggunakan perkataan itu adalah perkataan plural, bukan singular. Perkataan jamak, bukan perkataan mufrad. Wa'amilus salihat, kalau satu, amila, satu, seorang. Kalau ramai, wa'amilu. As-salihat, kalau satu, salih. Kalau ramai, as-salihat. Maknanya dalam amal ibadat dia kena ada 2 hubungan. Nombor 1 disebut sebagai ibadat fardiyah. Fardiyah ni apa tuan-tuan? Fardiyah ni ibadat seorang-seorang. Seorang-seorang kita. Yang kedua disebut sebagai ibadat jama'iyah, iaitulah ibadat yang melibatkan jamaah. Tu wa'amilus salihat tu. Walaupun kita semayang, ustaz saya kaki semayang, alhamdulillah Zaih, hang semayang seorang kah semayang berjemaah? Saya semayang seorang. Hang masih lagi menjadi orang yang rugi. Tapi kalau hang dah buat semayang berjamaah, hang buat amalan-amalan yang jama'i, hang duduk dalam masyarakat, hatta kita duduk seorang-seorang sekalipun. Tuan-tuan mai ke ke Bertam ni, tuan-tuan duduklah rumah seorang-seorang, beribadat baca Quran seorang-seorang, semayang seorang-seorang, hidup seorang-seorang, masyarakat dengan orang pondok, tuan-tuan rugi ke untung? Rugi. Pasal apa? Pasal Allah Ta'ala sebut wa'amilus salihat di sini adalah amal-amal yang saleh, yang menyuruh ataupun menawarkan kepada kita supaya kita duduk dalam keadaan bermasyarakat. Itu maksud dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan amalan-amalan saleh, amalan jamaah ni banyak.
Hatta dalam semayang kita sendiri tuan-tuan, suratil Fatihah Allah Ta'ala cukup tekankan kepada kita supaya semayanglah berjamaah, jangan semayang seorang-seorang. Kalau tak boleh semayang seorang-seorang lah, dah kita ada seorang. Kalau ada jemaah, semayang berjamaah. Tang mana ayat Allah Ta'ala tekankan kepada kita suruh semayang berjamaah? Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah na'budu. Allah Ta'ala menggunakan kalimah nahnu, nun, na'budu tu. Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Dan hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Adakah sesuai untuk kita seorang kita pergi baca kami? Kami ni menunjukkan kata ramai. Dan disitulah ulama ataupun mufassir dia kata apa? Solat jamaah ini ditekankan kepada setiap mukallaf. Afdalu min salatil fazzi bi 27 darajat. Lebih baik daripada semayang seorang-seorang, dan pahala dia 27 kali ganda pahala dia. Di kalimah tu Tuhan dah sebut dah. Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Tuan sekalian. Jadi lepas daripada ni, kita ambil lah kesempatan, macam mana sekalipun aku nak kena sembahyang jemaah juga. Subuh esok tak ada nak mangkit awal, tengok-tengok orang dah sembahyang di surau dah, tengok bini kita dia boleh nak sopa kita ya, gerak-gerak dia, hang jadi makmum aku jadi imam. Dia kata boleh ke? Dia boleh pula, dia tanya kita. Lagu tak percaya ya. Dia boh macam tu pula dah. Kan kita pun sabar, hampakkan jadah bagi elok. Okey ya? Okey, kita tak bisa jadi. Macam mana PKP baru ni lah, betul tak tuan sekalian? Allah dia kelang kabut pakai duk hinggut surau nak main sembahyang tarawih di surau juga ni. Mayang raya apa semua ni pakai duk hinggut nak main. Pasal apa? Pasal tak tahan daulat, kena ayat pedas dengan bini di rumah tu. Hari raya lagu punya duk pegang tongkat, pegang penyapu pun ada. Yang kata ni, pegang penyapu. Alhamdulillah, bini duk tengok. Betul ke? Bini tanya lagu tu pula, dia ambil penyapu dia katok bini dia. Mati lagu tu ya bini dia. Tuan, hal tu pun jadi stres juga. Pasal tu orang minta jangan ada PKP pak yang ni, jangan, tak boleh nak keluar. Kan? Duk hinggut surau pasal nak semayang juga. Pasal apa? Pasal tak mau jadi imam di rumah. Pasal dia tahu. Kan? Kenapa ramai ustaz-ustaz duk habaq PKP ni juga di antara kita nak muhasabah siapa diri kita yang sebenar ni. Kita duk main marah tu imam baca salah, main marah tu imam baca lambat lah apalah, tiba-tiba kita jadi imam. Bini kita pula duk komplain. Dia kata, abang apa kerja baca Fatihah surah tak ada? Dia kata, aku tahu hak tu ya. Kan? Habis waladhdallin, Allahu Akbar. Yang tu ya, dia kata, sepanjang 30 malam tarawih baca Fatihah ya. Oh, tuan-tuan sakit kepala. Kita dapat makmum yang seperti itu. Apa pun, semayanglah berjemaah. Apa pun. Boleh tuan-tuan ha? Semayang berjemaah. Ambil lah bini kita apa? Bayangkan dia tak ada. Itu sudah lah. Hang duduk senyap-senyap sudah. Waktu amin tu hanya amin kuat-kuat. Lagi aku tahu kata ada, lagi aku takut. Dia kata. Kan? Ada juga jenis orang tuan-tuan sekalian, kadang-kadang makcik-makcik kita ataupun mak-mak kita ni teringin nak semayang dengan ayah-ayah ataupun dengan suami dia, teringin. Ada juga ayah jenis tak boleh, dia kalau ada orang belakang dia jadi ketak lutut ke mana tahu. Dia sembang, kalau di luar ni sembang tuan-tuan, meja kedai mamak pun terbalik. Tapi main dengan jadi imam ni dia ketak satu macam, dia main nak seram sejuk, dia main nak nyawa dia nak hilang, main malaikat maut lagu duk babai dia main lagu tu. Kena tu Allahu Akbar, bini pun tengok pi pelan-pelan pitak ke jadah pelan-pelan. Bini pun nak semayang dengan dia ni. Bini pun semayang bagusnya. Waktu-waktu rokok, bini pun rokok juga. Ai lama rokok, bangun-bangun tinggalkan sejadah ya. Tok Syekh ni tak tahu apa ke mana, pasal dia sujud-sujud, ada orang, pom dia lari. Ada. Hak jenis orang kata apa? Kepala botol longgang ni. Oh jenis macam ni ada tuan. Tu pun dia sembang lah. Tok imam tu baca tak betul. Hang jadi imam tengok. Tok Bilal tu azan tak betul. Hang try azan tengok ke mana? Tuan-tuan, jangan buat pasal. Saya jadi, ni nombor nak cerita sikit boleh no? Sebab saya duk baca ayat ni tuan-tuan, lagu duk buat muka apa dengan bewak nak kena katok lagu tu apa semua, habaq cerita dan cegah lagu tu. Dah dengar cerita punya pasal. Saya jadi imam di masjid daerah Barat Daya. Waktu tu saya main sini, waktu tu dah jadi imam kan di situ kan. Balik pulau. Kebetulan ada tahun bila saya berlupa tuan sekalian. Ribut, kan ada ribut di balik pulau dulu ni. Ada yang ribut tu pi angkat bumbung ni, dia angkat bumbung rumah kau ni, dia pitak atas bumbung rumah kau tu. Kan? Jenuh kau tu pi cari mana bumbung ku. Orang duk tahu bumbung rumah dia. Kan nak kait balik nak main tu bukan mudah tuan sekalian. Tunggu ribut main pula. Kan? Allahu Akbar. Tak apalah, malam tu di masjid saya ni meriah.
Hak mana yang bukan kaki masjid, semua pakai main nak azan. Tuan-tuan sekalian, semua pakai nak azan. Tapi dengan syarat, jangan buka lampu. Azan duduk dalam gelap. Allah, kata boleh ni. Buka-buka lampu senyap. Tak boleh dah, ketat. Oh, rupanya ada juga geng kaki azan ni. Hak mana yang buka lampu ni jadi ketat mana tau. Kita try buat tengok di sini, kan. Calon nak jadi Tok Bilal Surah Al-Mu'tadin, main tengah malam. Jadi dia azan seorang-seorang gelap, tak ada siapa pun tahu. Ada jenis tu. Malam tu ramai main. Pakai nak azan tu, nak bagi ribut tu hilang apa semua. Kita pun tak apa, kita bagilah anak azan lah. Yang jadi tak apa nak syok tu bukan pasal apa. Dekat-dekat dengan subuh, tengok-tengok ribut hilang, pok-pok dia pakai balik. Subuh pun tak semayang. Oh, lagi celaru dah sekalian, kan. Nak cantik tu bang, main pula ribut lepas subuh. Saya rasa penuh pula masjid. Oh, saja. Apa nama ni sikit. Kita berhenti dulu ke azan bukan apa. Kan kita berhenti siap-siap lah. Boleh ke? Boleh tak berhenti? Sekali tuan-tuan pergi report kat PTA Balai Batas, mampu ya saya? Kan? Lagi PTA Balai Batas ambil tindakan kat saya macam mana? Baik, kita mari tengok ni ayat tak habis lagi ni. Seterusnya Allah Ta'ala sebut. Baik, tuan-tuan, saya ulang sikit lagi. Demi masa satu, manusia itu berada dalam kerugian keseluruhannya. Illal ladzina amanu, melainkan orang-orang yang beriman. Iman ni apa tuan-tuan? Saya ulang lagi. Dua benda yang perlu ada dalam diri kita. Yang pertama, perasaan khauf, takut, kagum kepada Allah. Yang kedua, perasaan ar-raja. Raja ni bahasa Arab, bahasa kita ni hope, harap. Kan? Dua benda tu. Kan? Tuan-tuan tengok, ada tak ada dalam diri kita dua benda ni? Lepas tu pula, kalau ada yang ni, selesai dah satu. Kita tidak akan rugi. Kita tengok hak lain ada tak ada? Apa dia hak lain ni? Wa'amilus salihat. Timbulnya amal yang soleh disebabkan apa? Disebabkan iman kita ni. Sebab itulah kita buat amal soleh. Kita bangkit sembahyang subuh. Pasal apa bangkit sembahyang subuh? Pasal iman aku yang menebal ni yang menyebabkan aku sembahyang subuh. Bukan pasal kena balik dengan periuk dengan bini aku ke apa-apa. Kan? Itu ceritanya. Lepas tu pula, wa'amilus salihat juga dia ada dua benda. Amalan ni bukan takat buat seorang, tetapi buat secara jama'i, ijtima', buat secara jama'iyah, iaitulah secara ramai. Kita tidak akan rugi kalau kita jadi orang-orang yang sentiasa berada dalam masyarakat. Kita tidak akan rugi kalau kita jadi orang yang sentiasa salat fardu berjamaah. Kita tidak akan rugi. Inilah tuntutan kepada suratil Asr, kepada ayat Al-Quran yang Allah Ta'ala bersumpah menggunakan masa ni. Kalau tuan-tuan tak mau menyesal, sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tiada gunanya, ambillah manfaat dan istifadah daripada ayat Al-Quran ni. Maknanya apa tuan-tuan? Kita semayang, bukan hanya semayang seorang, tetapi tekan diri kita, ambil kesempatan untuk kita salat jamaah dengan siapa pun. Segan dengan bini, ambil anak kita kecil, dapat juga pahala jamaah, walaupun anak kita tak balik lagi. Sebab pada zaman Nabi SAW, Anas bin Malik pun pernah semayang dengan Nabi. Ada hamba-hamba Nabi SAW yang kecil-kecil pernah semayang dengan Nabi SAW. Mereka ni adalah orang yang masih lagi belum sampai balik. Dan Nabi buat benda tu, dan pahala itu dapat pahala jamaah. Bayang anak kita akan dapat pahala jamaah. Lepas tu pula, yang tu yang pertama dan kedua. Yang ketiga, watawasau bil haq. Tak mau rugi, ada syarat dia lagi. Apa dia syarat dia? Watawasau bil haq. Watawasau, asal ada perkataan wasiat. Wasiat ni apa tuan-tuan? Iaitulah menggunakan bil latif wal layyin, menggunakan kalimah yang baik, yang lembut, yang itulah wasiat disebutnya. Bukan macam wasiat Sulaiman akhlaqan tu. Dia keluar-keluar mai Abdul Wahab, yang tu bukan wasiat macam tu. Wasiat ni secara lembut. Hatta kita nasihat orang pun adalah perkataan yang lembut, yang baik. Kita berjumpa dengan orang yang keras pun kita bagi nasihat yang lembut. Kita jumpa orang yang bengih pun kita bagi nasihat yang lembut. Sebab tu ketika mana Nabi Musa AS, dia nak bertemu dengan Fir'aun di zaman tu. Dia nak bertemu dengan Fir'aun, Allah Ta'ala ajak kepada dia macam mana cara untuk hang nak bercakap lembut, dan juga hang nak bagi Fir'aun tu faham apa yang hang bercakap, dan boleh menundukkan bengih dan juga marahnya Fir'aun tu kepada hang. Tuan-tuan tahu doa apa yang dibacakan? Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli
waj'al li waziran min ahli. Dia baca yang tu. Kita ayah, ibu-ibu sekalian, kalau ayah-ayah ni tengah duk marah, kita nak cakap juga, baca yang tu dulu. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul. Sampai habis kita baca. Sekurang-kurangnya boleh menundukkan temperature dia, kepanasan dia tu. Ini yang diajarkan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Musa alaihissalam. Dan kita pun, Rabbi syrah li. Apa makna Rabbi syrah li? Ya Allah, isyrah li. Jangan bagi aku serabut dada aku, ya Allah. Isyrah li makna dia, kan kita baca dalam surah Al-Insyirah, alam nasyrah laka sadrak. Kalau tuan-tuan serabut, tuan-tuan stres, baca yang tu. Dalam tafsir Misbah pun ada sebut, kalau kita serabut, kita baca yang tu. Dia main rasa serabut lain macam, tak tahulah pasal apa. Baca alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Pasal ayat tu Allah Taala tuju kepada Nabi SAW ketika mana Nabi berada dalam keadaan serabut. Alam nashrah laka sadrak, Muhammad, tidakkah kamilah yang melapangkan sadraka, dada kamu, hati kamu. Banyak-banyaklah kita baca yang tu. Kan? Baik. Jadi doa ni, Rabbi syrah li sadri. Sadri ni makna dia hati kita. Rabbi syrah li sadri wa yassir li, permudahkan. Yasir makna dia permudahkan. Ada anak kita bernama Yusri, kan? Yusri makna dia mudah. Wa yassirli amri, urusan kita. Kalau urusan kita susah sangat, minta Allah Ta'ala permudahkan. Kita nak berhadapan dengan orang, nak bercakap dengan orang, tak apa nak berani, Tuhan akan permudahkan. Wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani. Semoga Allah Ta'ala wahlul, merongkaikan 'uqdah. 'Uqdah ni apa? Ikatan. Aqidah kan kita sebut. Aqidah tu maksud dia aqaid, ikatan iman. Wahlul 'uqdatam min lisani, daripada lisan kita ni, biarlah kita bercakap, lisan kita tak, orang kata apa, tak sangkut. Tuan-tuan nak baca khutbah di rumah, kebetulan kita tak tahulah, sebab kes kita ni makin lama makin naik lah ni. Tiba-tiba PM kita kata buat PKP macam mula-mula balik, mampus kita. Waktu tu kebetulan celah tu pula nak puasa lah, celah tu pula nak baca khutbah pula, baca yang tu bagi banyak-banyak. Pasal apa? Takut esok lagi kita duk baca Allahu Akbar, duk baca khutbah tu Allahu Akbar, Allahu Akbar, kawan duk tengok bawah, bini kita lah lagu duk usyak, tahun lepas baca dah, dia kata bewak panggil kat kita ni, tahun ni baca pula, kata betul ke, yang anak duk gelak bergulin, kaki terangkat dua dah, pasal duk dengar pak ni tak pernah duk baca khutbah pun, yang kata anak tu lain kali penyepak anak lagu tu, hampir duk jejuh dia pun nak baca khutbah ni. Baca yang tu, wahlul 'uqdatam min lisani. Ibu-ibu, ayah-ayah sekalian, kadang-kadang anak kita nak pergi interview lah, tuan-tuan pun nak pergi minta kerja ke apa, semua kan takut duduk depan panel-panel tu, kan, duduk depan panel, baca yang tu, baca, biar Tuhan merongkaikan wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa makna yafqahu qawli? Faqih ni fiqh, kefahaman. Biarlah apa yang aku sebut, yafqahu qawli, boleh memberikan kefahaman kepada orang yang mendengar qaul aku, mendengar perkataan aku. Saya pun tadi tak silap saya baca juga kot dalam mukadimah tu tadi, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri, biar saya faham, biar saya habaq kepada tuan-tuan boleh faham. Boleh tak tuan sekalian? Sebab faham tu lah yang lena tak mangkit-mangkit sampai kelah. Contoh dah. Okey, jadi watawasau wasiat, watawasau bil haq wasiat. Dalam ni Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimah awsa ba'dhum ba'dha bil khairi. Watawasau itu adalah kalimah tabghid, bukan kalimah satu. Maknanya watawasau bil haq, kita memberikan wasiat yang baik dan menerima wasiat yang baik. Itu maksud dia. Kalau hanya bagi ke orang nasihat tapi tak boleh dengar nasihat, kita masih lagi berada dalam lingkungan orang-orang yang rugi. Saya pun tuan-tuan sekalian, saya bagi ceramah kat tuan-tuan, duk bagi nasihat yang baik kepada tuan-tuan, saya pun nak kena dengar juga nasihat yang baik daripada tuan-tuan juga. Saya keluar tuan-tuan nak nasihat saya, ustaz tadi ada sebut salah sikit, saya duk dengar, tak ada masalah. Kalau saya hanya memberi tapi tak boleh menerima, bermakna saya masih lagi berada dalam zon khusrin, iaitulah zon orang-orang yang rugi. Itulah hikmahnya Allah Ta'ala sebut watawasau bil haq. Berpesan-pesan. Apa makna berpesan-pesan? Saling berpesan dan menerima pesanan itu, iaitu pesanan-pesanan yang baik. Kan? Saya duk baca khutbah selalu, tuan-tuan sekalian.
Baca, kira lah ni saya duk atok, saya baru main pada batas ni, duk atok masjid-masjid lah, kita pun baca lah khutbah. Kadang-kadang duk baca khutbah ni biasa lah orang duk dengar bawah ni, kadang-kadang orang set di kepala dah. Waktu khutbah tu waktu nak berehat, tuan sekalian. Jadi dia masuk dengar khutbah tu sama-sama Tok Bilal pegang tongkat innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Dia dengar wa mala tu burung mala rebau main atas kepala dah. Ya, lagu duk lena bismikallahumma ya wa amut, lagu duk lena sopang ikan kalui tak dapat bunga raya tu. Dia lena bagus ya. Kita pun kadang duk kasar juga. Kan? Kita bagi berung di panggung Ustaz. Panggung Ustaz kan nak panggung tu. Ada lagi rupanya. Lena balik. Ada pula jenis tu. Cuma tak baling tungkatnya. Tuan-tuan, saya pun tak boleh nak kata apa. Kena ada hari Jumaat bila pula saya tak baca khutbah, saya pula pergi dengar khutbah waktu tu. Lena awal lagi saya lena awal lagi celaku dah keluar belah-belah Allah lena awal lagi rupanya kita pun duduk buka biji mata ni Tok Bilal duk pegang innallah kitab Allah ya Allah aku ni berperang dengan siapa ni buka biji mata tuan sekalian terlena agak sengguk agak 3-4 kali rupanya hebat ujian Allah Ta'ala bagi tu saya lepas ni saya tak salah tuan-tuan nak lena sudah jangan terangkat kaki dua lah ya. Oi, bukannya mudah kita duk marah apa duk lena lah apa semua. Tuan-tuan pergi tengok siapa yang tak lena? Pernah tengok tak? Ada orang panggung lagu tu apa semua tu. Panggung tu mungkin dia sakit buasir kot tak yang tu je. Kan? Saya kena dia cerita lagi boleh cerita lah. Boleh ke cerita musikan lah kalau tak ada cerita kan. Saya pernah sekali lah ni pun banyak kali saya cerita lah. Saya pernah tazkirah zuhur waktu bulan Ramadan. Allahu Akbar. Ujian cukup besar waktu bulan Ramadan tuan-tuan sekalian tazkirah zuhur. Kita ni atas dunia bila main bulan puasa waktu tengah hari kita buat apa? Sabda suruh betul tak tuan-tuan sekalian? Kira makan je. Kalau tak makan buat apa? Lena sampai terkangkang lah waktu tu. Kena pula di hospital, surau hospital jihis tu. Waktu tu depa duk atok tazkirah zuhur. Saya pun kena hari tu tuan sekalian pi. Hari tu duduk depan saya ni dekat 20 orang. Tak lena. Hebat. Hak belakang tu lena, kaki pun duduk atas kepala kawan lah. Depa ni dak lagu duk jegel mata, lagu duk dengar. Saya kata faham dah buat kerin lagu tu. Tak faham kah lagi kerin lagu tu. Kata bapak ni pasal apa? Semua pakai kolam merah ya. Habis-habis saya tanya pegawai perubatan hak duk atok saya. Saya kata ni siapa depa ni? Depa kata dia ni Bangla. Saya kata rupanya Bangla yang dia buat cleaner tu. Depa letak di depan pasal bapak ni tak lena. Memang nak lena apa? Depa pun tak faham kita cakap apa. Depa lagu duk jegel tu. Jadi kita pun semangat. Alhamdulillah hangpa dengar aku semangat. Rupanya Bangla. Tuan sekalian. Jadi siapa yang tak lena adalah Bangla. Allahu Akbar. Itu bulan puasa melawak tuan sekalian. Ya Allah. Betul ujian Allah Taala bagi. Memang buat macam mana. Tapi ada kaedah dia lah kan dalam Jumaat tu. Baik, wa tawassaw bil haq, tuan-tuan boleh faham lah. Maknanya kita memberikan kebaikan, nasihat yang baik dan kita juga mesti mendengar nasihat yang baik. Lepas itu pula Allah Taala sebut juga siapa lagi orang yang tidak rugi? Wa tawassaw bis sabri. Watawasau bisabri, iaitulah orang yang memberikan nasihat kesabaran dan dia pun boleh terima nasihat kesabaran. Dia boleh tolong pihak abang kat orang, hang sabarlah. Kontu kita tak apa, tak kena kat hang tak apa, kena kat aku pun sabar. Kita pun macam tu. Kita pihak abang sabar kat orang, tiba-tiba kena kat kita pula melompat. Betul sekalian. Maknanya kita tak termasuk dalam golongan yang beruntung. Kita adalah golongan yang rugi. Kita boleh pihak kat orang, sabar bagi banyak-banyak lah. Boom, kata kena kat kita, baru kita tahu. Betul sekalian. Sebab apa? Allah Ta'ala kaitkan watawasau bisabri pasal apa? Sebab perkataan tawasau itu adalah perkataan yang lil istimrar dalam bahasa Arab. Maknanya dia akan berterusan dan tidak ada masa penutup. Kita duk bagi sabar kat orang. Macam mana tuan-tuan sekalian, anak-anak yang degil, contoh dia. Sekali kita nasihat tak dengar, 2 kali kita nasihat tak dengar, 3 kali kita nasihat tak dengar, 4 kali kita dengar nasihat tak dengar, kita buat apa 5 kali? Sembelih buat daging sup. Kan? Hang tak dengar, tibai lah apa semua. Sedangkan Quran kata apa? Watawasau bisabr. Bila dah tak dengar tu, apa yang perlu kita buat? Sabar. Tu ceritanya. Boleh faham tak sekalian? Yang tu lah kena kesabaran. Kita duk baca watawasau bisabr, sabar. Lagu tu sabar berdoa. Anak-anak ni tuan-tuan sekalian, ibu-ibu khususnya yang dikatakan ibu ni dia
ayat ataupun lisan ibu itu lebih mustajab daripada lisan bapa. Lisan ibu lebih mustajab daripada lisan bapa. Sebab tu Nabi SAW, ada seorang sahabat mai jumpa Nabi, ya Rasulullah, siapakah orang yang lebih berhak untuk aku nak buat baik? Man abirra. Dia kata, siapa aku nak buat bir? Bir ni benda baik. Nabi kata, ummuka, mak hang. Nabi kata nombor satu. Summa ayu ya Rasulullah. Kemudian siapa dia anak ya Rasulullah? Nabi kata, ummuka, mak hang kali kedua. Summa ayu. Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Nabi kata, ummuka, mak hang. 3 kali Nabi kata. Kemudian siapa dia? Summa abuka. Kemudian barulah bapa hang. Maknanya kena dahulukan mak dulu daripada pak. Boleh faham tak sekalian? Tapi ada pula orang nakal pula. Dia kata, Nabi kata apa kali? 3 kali. 3 mak kan Nabi kata kan. Jadi pak nak kena cari 3 mak. Oi, pergi tu pula dah. Kan? Ada orang sonsangnya duduk guna ayat ni. Macam ayat tu lah, fankihu ma tabalakum minan nisa'i mathna wa sulasa wa ruba' tu. Tuan-tuan, ada orang Islam yang guna ayat ni dia menikah lebih daripada orang tau. Kan Tuhan kata fankihu ma tabalakum minan nisa'i mathna, 2. Dia kata mula-mula menikah nak kena 2 dulu, pasal agama suruh 2. Lepas tu wasulasa, 3, maknanya 2 tambah 3 jadi apa? 5. Waruba' iaitulah 4. 4 tambah 5 jadi apa? 9. Tuan-tuan sekalian, ayat Quran kata. Tuan-tuan nak kata apa? Dia main-main, dia kata ni hang tengok ayat Quran, hantar dah Quran suruh kita menikah 9, kita menikah seorang, 8 lagi duk ada. Kita nak jawab apa depan Tuhan kalau Tuhan tanya, pasal apa 8 orang apa tak cari? Tuan-tuan jawab apa? Tak apa nak orang ni angguk, takut kena tarik telinga. Sorry maklum. Allahu Rabbi. Itu ayat sonsang. Boleh nah? Suruh pakai ayat-ayat yang jenis macam tu. Wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Kita bagi kesabaran kepada orang dan kita juga boleh menerima kesabaran. Tuan-tuan, sahabat Nabi ridwanullah alaihi ajma'in memang menjadi siapa yang nak mengamalkan sahabat Nabi ni, cara sahabat Nabi ni macam mana? Ketika mana mereka bertemu dan berpisah, di antara salah satu golongan yang Allah Subhanahu wa taala menaungi dengan naungan Allah, yauma la zilla illa zilluh. 7 golongan tu satu daripada dia, iaitulah wa tajma'a, ketika mana mereka bertemu, wa tafarraqa, dan mereka berpisah lillahi ta'ala, kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Macam mana cara mereka berpisah? Kita salam-salam, okey tak apa, jumpa lagi ya. Okey, baik-baik. Bila jumpa lagi tu, kalih-kalih, wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Ayat tu sahabat rajin duk pakai. Ayat tu sahabat-sahabat Nabi depa rajin duk pakai. Pasal apa? Depa nak ambil yang kata kelebihan ketika mana berada di bawah naungan Allah Subhanahu wa taala. Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala juga sebut, dia kata suruh sentiasa kita ambil manfaat dengan ayat Al-Asri ni, kerana suratul Asri ini adalah satu surah yang telah melengkapi sebahagian daripada kehidupan kita. Dia suruh ambil, dia suruh kita baca, dia suruh kita renung-renungkan ayat ini ataupun surah ni. Baik tuan-tuan sekalian, mari kita nak tengok sikit, saya ambil lagi masa sikit lagi. Apakah Syekh Zainuddin Abdul Karim dia meletakkan apakah persediaan untuk kita nak menemui ajal, ataupun kita tak mau jadi manusia yang sesal dahulu, pendapatan sesal kemudian tiada gunanya. Kan ada soalan macam tu, macam mana kita nak lari daripada penyesalan Ustaz? Tuan-tuan, mesti tuan-tuan sampai ada satu tempat, Allah menyesalnya aku. Kan ada macam tu. Tuan-tuan kena fikir satu je. Profesor Dr. Quraish Shihab, ketika mana orang tanya soalan kepada dia, Prof, kalaulah mai penyesalan tu macam mana? Dia kata apa? Kalau benda yang kita buat berkait dengan Allah Subhanahu wa taala, jangan menyesal. Benda yang kita buat berkait dengan Allah Taala, jangan menyesal. Apa maknanya? Kita tengah buat baik, tengah duk buat baik, tiba-tiba terlambat dalam kebaikan yang kita buat, ya Allah menyesal. Jangan menyesal. Pasal apa tuan? Pasal kita tengah buat kebaikan. Boleh faham tuan sekalian? Menyesal itu pasal apa? Kadang-kadang buat kejahatan, tak dan hak tu menyesal tak apa, tak ada masalah. Ni hak buat baik jangan menyesal, kerana kebaikan yang kita buat akan diganti pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebutkan oleh Profesor Dr. Quraish Shihab. Yang pertama, apakah persediaan untuk kita nak menemui masa yang terlampau singkat? Sebab kita tak tahu bila tuan-tuan nak mati, bila kita akan hidup lagi, kita tak tahu. Penghujung surah Luqman kata apa? Wa ma tadri nafsu madza taksibu ghada. Tuan-tuan takkan tahu apa yang tuan-tuan akan buat besok. Tuan-tuan tahu nak buat apa esok? Esok saya nak pergi kerja Ustaz. Betul ke tuan-tuan nak pergi kerja? Tengok gerak-gerak pagi esok, keras cekung lah, sejuk dah, mati KO dah tuan-tuan sekalian. Siapa sangka? Kita tak tahu. Kita hanya boleh rancang apa yang kita nak buat esok, tapi apa yang kita dapat kita tak tahu tuan-tuan sekalian.
Quran kata wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Esok kita tak tahu apa kita dapat. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Kita tak tahu bumi mana kita akan dikebumikan dan kita akan mati. Tak tahu. Tuan-tuan duk ingat masuk dalam khairat kematian surah Muhtadin ni, bolehlah kot tanam dekat rumah. Memang khairat kematian tu ada. Tiba-tiba mati tempat lain. Kan? Sama-sama pintu siam buka, mati celah border. Siapa sangka? Tuan-tuan sekalian? Allahu akbar wal ayazubillah. Tak tahu mati tu tang mana. Bila tak tahu mati tang mana, bersedialah. Sama ada kita bersedia ataupun tidak, sama ada kita mau ataupun tidak, yang kata kematian, dia tetap akan merenggut kita, dia tetap akan ambil kita. Sebab tu Allah Ta'ala sebut, walikulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap manusia itu ada masa kematian dia. Bila datangnya tepatnya waktunya, malaikat tidak akan ambil dalam keadaan cepat ataupun dalam keadaan lambat. Malaikat ambil dalam keadaan yang tepat, tuan-tuan sekalian. Lepas tu Allah Ta'ala sebut, aynama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi buruji musyayadah. Tang mana saja kamu duduk, walaupun buruji musyayadah, kamu duduk dalam buruj, dalam menara yang kukuh sekalipun, yudrikumul maut, yang kata kematian, dia pasti akan datang dan masuk ke dalam tu juga untuk ambil nyawa kamu. Tang mana saja kita pergi. Kita tengok piramid yang Fir'aun buat, tuan-tuan sekalian. Piramid kan, dia buat untuk apa? Pasal dia nak lari daripada kematian. Kononnya mati macam tu juga. Maknanya tuan-tuan, di mana pun tuan-tuan duduk, bila datangnya kematian, dia akan apa? Merenggut nyawa kita. Allah Ta'ala kata dalam surah Jumaat, qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya kematian yang kamu cuba nak lari daripada dia tu. Kita buat apa, tuan-tuan sekalian? Tak orang bagi mati ni, dia buat apa? Jaga makan, dia tak betul. Tak mau nak makan pasal apa, takut mati awal. Contoh gitulah. Orang apa? Lepas tu exercise. Dia tuan sekalian, exercise. Kalau kita tengoklah binatang lah, contoh binatang. Kita tengok kuda, arnab. Kira exercise akan, tuan sekalian. Kuda, arnab, tapi kematian kehidupan depa ni lebih kurang 40 tahun. Macam arnab tu lagi teruk. Kadang-kadang beli seminggu, keras mati dah. Tu duduk lompat selalu tu. Tuan-tuan lompat selalu kan, makan selalu. Okey, baik tuan-tuan, kita ambil tu. Monyet, hak duk bergayut tu, sikit punya ringan kepada monyet. Betul tak betul? Dia boleh pusing, duduk pelit kat belakang, sekali lompat tang tu. Seronok kata monyet ni, nampak segak monyet ni. Mati juga, umur dalam berapa tahun mati, tuan sekalian. Yang hidup lama dia pada korabau. Tahu korabau? Kora-kora hak tua. Berjalan pun tak larat, kira mulut duk kunyah keladi lah. Umur dia berapa tahun lagi? 150 tahun. Tuan-tuan nampak tak? Lompat bukit pun tak, lompat serupa kuda pun tak, lepas tu exercise apa pun tak. Dia kira duduk senyap, kira suruh ya. Tuan-tuan tengok umur dia panjang tak? Nampak tak? Lepas tu hak exercise ni, tu saya duduk exercise lepas ni, makan keladi. Contoh tu, dah yang tu mendatang Ustaz. Tak nak habaq apa? Yang kita takut sangat dengan kematian ni. Betul tak betul tak? Takut sangat. Exercise sana sini. Alhamdulillah nak bagi sihat silakan. Tapi tanyanya apa siapa? Dah lah korang-korang aku ni nampak muda sikit pada dia. Jadi kalau boleh dia mati awal pada aku. Ada jenis itu. Ada jenis-jenis lagu tu. Tak ada antara sekalian mati serupa tu. Ya hang selesaikan tak selesaikan serupa tu je. Sebab apa? Sebab Imam Syafi'i kata apa? Wa kam min sahihin mata min ghairi illah wa kam min alilin 'asha hina min ad-dahri. Dia kata, Imam Syafi'i kata, berapa banyak orang yang nampak sihat tetapi mati dalam keadaan tidak ada petanda. Duk nampak sihat, main futsal sana sini, tengok-tengok lepas futsal mati. Wa kam min alil, dan berapa banyak orang hak sakit, hak kita duk kata mati dah dia ni kan. Macam kata asya hina minad dahri, dia hidup lama daripada orang hak sihat tu. Kita baca Yasin kan, siapa dia ni lorat, dia ni lorat teruk dah. Kita baca Yasin tu dekat 37 kali tak mati-mati. Ada tak tuan sekalian? Lah kali kawan hak baca Yasin tu pun stres, dia yang mati. Pasal kawan tu tak mati. Kematian ni adalah satu benda yang berada dalam ilmu berada dalam mafatihul ghaib, iaitulah kunci-kunci ghaib yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Boleh saya nak abang ada 8 perkara persediaan, boleh kah? Tak apa nak mengangguk apa ni? Jam ke jam? 5 minit. Saya cuba perderah 5 minit kepada tuan-tuan. Yang pertama, taubat banyak-banyak. Masa tu
persediaan untuk mati, taubat banyak-banyak. Istighfar banyak-banyak kepada Allah. Istighfar, astaghfirullahalazim. Apa makna istighfar, tuan-tuan? Istighfar ni maknanya talak. Talak ni menuntut. Sebab tu kita guna isti. Yang istir, ada perkataan alif sin tu. Kan? Dalam apa nama dia, istilah saraf tu alif sin, istighfar. Apa-apa benda yang memerlukan kepada talak ni, dia ada perkataan-perkataan tu. Istighfar maknanya aku memohon keampunan daripadamu, ya Allah. Minta betul-betul. Kita istighfar sambil duduk korek cekam. Tahu cekam? Astaghfirullahalazim. Kaki kita dah lipat gitu. Astaghfirullahalazim. Duduk tengok sana. Astaghfirullahalazim. Calik kat badan kawan. Tu kata kita ni. Satu, taubat banyak-banyak. Sebab apa, tuan-tuan? Mentaba ilallah, siapa yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala amat bergembira dengan taubat-taubat dia. Kan, itu tak apa, itu kita cerita lain kali. Yang kedua, tahsinus salah, iaitulah perelokkan semayang kita. Perelokkan semayang, bacaan semayang kita. Tuan-tuan, saya sebagai panel temu duga khas kepada pra perkahwinan. Dulu lari tak ada ceramah dah sebab kita PKP tak ada ceramah. Jadi kita panggil temu duga. Allahu Akbar. 10 orang nak menikah ni, tuan-tuan, laki perempuan ni, saya suruh baca suratul Fatihah semua berterabak. Baru ni kita buat di Pejabat Agama Pala Batas baru ni, ihdinas siratal mustaqim. Mustaqim, dalam 10 orang ada 7 orang mustaqim. Mustaqim, tuan-tuan pernah dengar kata mustaqim? Ihdinas siratal mustaqim, qaf baru betul. Ni ihdinas siratal mustaqim, bunyi mustaqim. Apa dia mustaqim ni? Lain kali saya tulis di whiteboard tu, mustaqim, qaf saya tulis. Hangpa baca betul-betul, barulah ihdinas siratal mustaqim. Dia telan qaf tu, dia telan. Pasal dia tak pernah beramai benda ni. Dia guna daripada budak kecil dia baca Quran tu, hak tu lah dia pegang sampai ketua, tuan-tuan, tak pernah duk beramai. Jaga elok. Yang kata semayang ni, suratul Fatihah menjadi rukun. Kalau rukun tak sempurna, semayang sempurna tak? Allahu Rabbi. Kita takut, kita dah di hadapan Allah, tiba-tiba Tuhan tolak semayang kita. Siapa yang Tuhan tolak semayang dia, amalan-amalan dia yang lain juga tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah, Tuhan kata. Mula-mula sekali amalan yang akan dihisab oleh Allah Taala apa dia? Iaitulah as-salah, semayang. Kalau elok semayang, eloklah amalan lain. Kalau buruk semayang, tak elok semayang, dibuang semayang kita, amalan lain akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Nombor 2, tahsinus salah. Tuan-tuan, belajarlah. Saya rasa di surau kita ni pun ada kuliah solat dah kan tentang bab solat. Mai dengar tuan sekalian, mai dengar. Jangan duk puasa kita megah sangat. Ustaz mengajar apa? Tak semayang. Cesh, bunyi pun. Awak, daripada aku kecil sampai ketua kejap semayang. Tu dia, tuan-tuan. Try tengok jadi kat kita satu benda. Jadi kat kita satu benda, tuan sekalian, kita jadi tok imam ke, tiba-tiba kita nak pergi naik rakaat yang kelima, orang duk subhanallah. Waktu tu nak naik. Nak turun, nak naik jadi gitu. Nak turun, nak turun. Mampu kita. Tak pun orang batal. Tok imam batal, kita duduk belakang dia. Tok imam tengah duduk sujud pula tu, lagi jahanam. Sujud lama ni, panggung-panggung. Weh, sejuk. Siapa kipas angin dah ni kan? Tok imam hilang, tinggalkan sejadah ya. Tuan-tuan buat macam mana? Menyerondoi yang sopan landak pergi ke depan kah? Tuan, ada hak panggung panggung. Dia tunduk balik tali panggung takut batal semayang. Hak ujung pun tak larang nak sujud dah. Tak ada dah. Dia boh gitu ya. Tak ada dah tok imam pun. Habis jahanam. Tuan sekalian, mengaji tu pun duk kemas. Duk kemas mengaji berapa puluh tahun lepas semayang apa semua. Oh, jangan buat pasal, tuan-tuan sekalian. Baik, yang ketiga, tunaikan hutang. Hak mana yang berhutang, tunaikan hutang. Ustaz, saya berhutang ni, tapi saya duk bayar ustaz tapi tak ada. Tak apa, tuan-tuan sekalian, janji kita bayar. Hutang orang kita bayar, jangan. Sebab Nabi SAW dalam sebuah hadis, Nabi pernah satu ketika Nabi tanya kepada sahabat-sahabat dia ni ada hutang dah, hal lahu dain, Nabi kata ad-duyun, Nabi kata dia ni ada hutang tak? Sahabat kata dia tak ada. Barulah Nabi salatkan jenazah dia. Kalau ada hutang, Nabi tak mau salat, tuan sekalian. Dan benda tu diikut oleh Sayyidina Umar Al-Khattab. Umar tak mau semayang orang-orang yang sedang berhutang. Maksud orang berhutang ni apa? Iaitu orang yang tak mau bayar hutang. Dia pergi pinjam sana, pergi pinjam sini, pinjam, tak ada langsung dia nak bayar. Itu nama dia orang yang suka berhutang, dia tak mau bayar. Boleh faham? Tuan-tuan bacalah amal ayat ni. Doa ni. Nabi SAW ajak kepada seorang sahabat, bacalah Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahri rijal. Bacalah doa tu pada waktu pagi, pada waktu petang. Nabi kita dalam hadis ada yang sahih. Baca tu banyak-banyak, insya-Allah Tuhan akan permudahkan untuk kita nak bayar hutang. Baik, yang keempat, tambah sedekah jariah.
Sedekah jariah tu apa tuan-tuan? Sedekah yang kita bagi kepada orang, kita bagi kepada satu-satu organisasi untuk nak urus, benda tu dia guna. Contoh dia macam kapet kita ni. Siapa nak buka wakaf, itu juga jariah. Siapa nak buat sedekah jariah, kita ambil. Saya nak ambil sekaki RM30, saya nak ambil 20 kaki, 30 kaki, kita bagi. Selagi mana orang duk pijak atas kapet duk semayang, selagi itulah pahala akan sampai kepada kita. Falahum ajrun ghairu mamnun, pahala akan sampai, tidak akan terputih-putih. Boleh faham tuan-tuan sekalian? Cerita dia. Apa saja masjid nak guna ni, duit api, duit ayak, duit bil apa semua bagi tuan-tuan sekalian. Sikit pun tak apa. Jangan duk bagi banyak sangat, takut riak pula. Bagi banyak, tunggu 20 tahun kemudian baru bagi pula. Ada jenis macam tu. Dia bubuh RM50 dalam tabung, dia silap. Allah, aku RM49 tu aku tak ikhlas, RM1 je. Dia pergi minta balik dekat jawatan kuasa. Boleh bagi balik, duit pecah RM49. Oh, jenis tu karut. Boleh faham tuan ha? Baik. Tak apa nak anggur dah ni. Oh, lajak dah seminit. Baik, seterusnya. Yang kelima, tiliklah 4 jawapan di padang mahsyar. Lagi panjang pula dah. Kan? 4 jawapan di padang mahsyar. Apa dia? Yang pertama, la tazulu qadama 'abdi yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'. Nabi kata tidak akan berganjak tapak kaki kamu melainkan ditanya 4 benda. An umrihi fima afnah, tentang umur aku bagi kat hang, Tuhan kata hang habiskan kat mana? Semayang hang lama mana dah? Hang buat baik banyak mana? Agak-agak tuan balik muhasabah tengok. Sebelum nak lena lagi duduk atas katil tu duduk senyap lagu tu. Awak bang berapa? Dah aku umur dah dekat 70 dah. Aku baru semayang umur 5 tahun. Ya Allah, aku takutlah macam mana umur aku hak belen-belen tu macam mana. Tuan-tuan, balik muhasabah tengok diri kita. 4 soalan tu. An umrihi fima afnah wa an jismihi fima ablah. Tuhan bagi mata, Tuhan bagi tangan, Tuhan bagi jisim, Tuhan bagi badan apa semua, kita habis kat mana? Hari ni tangan kita buat apa benda baik, hari ni kaki kita buat apa benda baik, hari ni mata kita tengok banyak mana benda elok, hari ni telinga kita buat apa benda baik. Itu soalan. Yang ketiga, wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqah, tentang harta kita, daripada mana kita dapat, ke mana kita belanjakan harta tu. Balik muhasabah tengok. Kan, buat rumah besar-besar tuan sekalian, tapi duduk dalam bilik tu ya, bukan duduk dalam satu rumah. Dia tak boleh bumbung sikit macam besar, kita duduk atas bumbung kah? Tak. Kita beli kereta hak besar-besar tuan sekalian. Tuan-tuan duduk tang mana kereta tu? Duduk tempat driver ya. Lebih baik suruh kerajaan kita buat kereta hak tempat driver satu sudah. Kan ada kereta kecil tu, siapa beli tu rugi, apa untung? Pasal apa? Pasal dia duduk dalam tu, dia boleh menikmati semua. Ni rumah besar ada 10 bilik, tuan-tuan tidur setiap malam giliak bilik kah? Tak kan? Tuan-tuan sekalian, bilik ayak ada 20 pun guna satu ya. Rugi tak rugi? Aku tak mana angguk pasal apa? Rugi lah, betul tak? Tuan-tuan beli kereta ada bonet, tuan-tuan pernah tidur dalam bonet kereta? Untuk apa bonet kereta tu? Rugi. Habang kat lepas ni kerajaan kata bonet kami tak mau, kami nak tempat duduk satu ya, yang tu yang kami guna, baru orang tak rugi. Boleh tak? Tak apa nak apa ni angguk saja melawak ya. Dah, lepas tu pula yang keempat wa an ilmihi madza amila bih, tentang kelayakan tuan-tuan, tentang profession tuan-tuan. Apa yang tuan-tuan buat dengan profession? Saya cikgu ustaz, okey, apa kebaikan yang hang buat dengan cikgu hang tu? Saya engineer ustaz, apa kebaikan engineer hang tu? Saya kontraktor ustaz, apa kontraktor hang buat kebaikan kontraktor hang tu? Saya ustaz, apa kebaikan ustaz yang hang buat ni? Tuan-tuan, setiap itu akan ditanya melalui profession kita. Semua akan ditanya, apa benda baik yang kita buat? Fikir-fikirlah. Itu 4 soalan. Lepas tu, yang keenam, tunjuk ajak kepada manusia tentang agama. Pernah tak pernah kita ajak isteri kita? Pernah tak pernah kita nasihat suami kita? Pernah tak pernah kita ajak anak-anak kita tentang agama? Ini benda ni tuan-tuan sekalian, yang disebut sebagai waladin salihin yad'ulah, anak yang soleh yang mendoakan dia. Pasal apa? Pasal dia duk ajak anak tu soleh. Lagi mana budak tu melakukan amal soleh, pahala akan sampai kepada dia. Lagi mana orang yang duk beramal dengan amalan yang soleh, nasihat yang baik, pahala akan sampai kepada kita. Lepas tu yang ketujuh, tanggungjawab kepada keluarga kita, kepada orang-orang di bawah kita. Amanah kita tunaikan tuan-tuan sekalian. Jangan kita tak tunaikan amanah. Sebab kita akan jadi orang yang muflis. Al-muflisu fina man la dirhamalahu wala mata'. Nabi kata, innal muflisa min ummati yaumal qiyamah ya'ti yaumal qiyamah bi salatin wa zakatin wa siyamin. Orang yang muflis di kalangan umat aku, dia akan mai ketika mana hari kiamat, dia bawa pahala puasa, pahala semayang, pahala zakat, tetapi datang juga bersama dengan dia orang-orang yang duk minta utang kepada dia. Atas dunia dulu dia tak pernah ajak kami agama, ya Allah. Atas dunia dulu dia tak pernah ajak kami tentang benda-benda baik, ya Allah. Mampu kita di hadapan Allah. Termasuk saya lah, yang saya bercakap ni bukan hanya tuan-tuan saja.
Kita tak mau jadi orang yang muflis walaupun pahala kita bawa banyak, tetapi fa in faniyat hasanatu, ketika mana diambil pahala kita, maka kita akan ditarik oleh malaikat dan lempak masuk ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-8, taat dan istiqamahlah dalam amalan kita ni. Dua doa yang kita kajian duk baca. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladun karahmah innaka antal wahhab. Tuan-tuan banyak baca doa tu. Satu, Rabbana la tuzigh qulubana, ya Allah janganlah palingkan hati kami ya Allah, ba'da idh hadaitana, lepas dah bagi hidayah kat kami boleh main semayang ni, kami boleh buat benda baik ni. Dulu semayang pun tak benar, dulu tutup aurat pun tak benar, dulu duk maki orang, dulu duk makan benda-benda haram. Allah Ta'ala bagi hidayah ya Allah, janganlah bolak balikkan hati kami. La tuzigh qulubana, jangan duk kalih dah hatiku ya Allah selepas diberi hidayah ni. Minta kepada Allah Ta'ala banyak-banyak doa tu. Doa yang kedua, ya muqallibal qulub, ya Allah wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, sabit. Apa makna sabit? Bukan bulan sabit, sabit tu tetap, mana dia? Sabit qulubana, sabit qulubi, ya Allah tetapkanlah hatiku ya Allah ala dinika, di atas agama kamu, wa ta'atika, dan juga ketaatan kepada kamu. Allah Ta'ala yang bagi ketetapan kat kita, istiqamah sampai habis, sampai kita meninggal, insya-Allah tuan-tuan selamat di dunia dan juga di akhirat. Sekian dan demikianlah, insya-Allah kita berjumpa lagi 5 tahun yang akan datang. Sebab siapa yang tu 2015, 5 tahun akan datang kita jumpa pula. Boleh tak? Angguk pun tak mau dah. Cukup. Saya pun tak larat dah, duk ligan masa bagi tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan pun kata yang mana satu, kaki aku kaki kiri, kaki kanan ni lenguh tak larat dah. Minta maaf ibu-ibu, ayah-ayah dengan apa yang saya sampaikan, kok tak sampai kepada tuan-tuan dan puan sekalian. Saya mohon maaf banyak-banyak. Saya rasa terlanjur teruk malam ni kan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati kita insya-Allah. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.